Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin amin. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sekarang ni ada 48 orang. Sepatutnya 3 kelas, saya rasa sepatutnya ada 100 lebih ni. Okey, sihat semua? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Ni saya dengar suara ramai-ramai ni seronok sikit. Sekejap lagi bila kita belajar, saya harapkan respon yang macam ni lah ya. Kalau boleh tak nak cikgu cakap sorang-sorang. Okey, tanpa cikgu buang masa, cikgu terus pergi dekat cikgu punya Jamboard. Okey. Okey, hari ni yang kita akan belajar tentang tajuk integer. Pernah dengar integer? Sekejap. Cikgu tinggal cikgu bising sekejap. Okay. Sorry Jadi kita tengok integer ni dia kata dalam ni apa itu integer. Okay. Dia kata dalam kehidupan kita seharian, sebelum kita masuk kepada ni lah kan, saya percaya awak pernah pergi ke shopping kompleks, betul? Betul? Betul. Ada orang yang tak pernah pergi? Saya rasa semua orang pernah pergi kan. Kita orang Shah Alam, kalau kita mungkin duduk dekat Ceruk mana-mana tu mungkin kita susah sikit lah. Okay, dan kalau awak tengok kebanyakan shopping kompleks, kebanyakan lah ada yang tak ada. Dia ada, orang kata ada tingkat atas kan, dia ada ground floor. Lepas tu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, betul? Lepas tu bawah tu dia ada lower ground 1, lower ground 2, lower ground 3. Betul? Ini biasanya dekat dalam shopping kompleks lah. Setuju tak apa yang cikgu cakap ni? Setuju. Biasanya lower ground ni ada apa? Parking. Biasanya parking lah ya. Ada juga kadang yang mungkin lower ground ni pun ada kedai-kedai. Terpulanglah pada dia punya ni masing-masing. Tapi biasanya adalah parking. Okey, jadi macam ni jugalah. Dalam kita punya maths ni pun inilah yang kita panggil integer. Okey, tapi cuma kita tak sebutlah LG1, LG2, LG3. Yang ground floor ni, ini kita panggilkan kononnya tingkat kosong lah ya. Tingkat kosong. Yang atas tu tingkat 1, 2, 3. Dan bila ke bawah, terjadi -1,
negatif 2, negatif 3. Negatif 3. Pernah belajar negatif ni sebelum ni? Masa sekolah rendah? Tak. Tak pernah ni first time jumpa lah masa naik sekolah menengah Okay, jadi keadaan dia macam tu lah. Bila lagi ke dalam tu lagi negatif-negatif. Sama juga kalau awak tengok laut. Kan pada tahun 2014 awak umur berapa tahun masa tu? 2014. 5 tahun. 5 tahun Awak lahir 2009 kan, sama dengan anak saya. Itulah 5 tahun. 2014 ni ada kejadian apa? Siapa ingat ada satu kejadian besar masa tu? Dia ada kejadian kehilangan MH370. Apa benda ni? Kapal terbang kan? Adakah di antara family awak terlibat dengan MH370 ni? Kalau ada, saya minta maaf. Bukan nak bangkitkan kesedihan, tapi cuma kita nak bagi contoh. Okey. Dikatakan bahawa kapal terbang MH370 ni hilang kan? Dan dia mungkin masuk ke dalam laut yang sejauh 3.5 kilometer ke dalam laut. 3.5 meter darab 1 kilometer 1000 meter, maknanya 3,500 meter ke dalam laut. Nampak tak istilah dia dalam laut? Jadi bila dalam laut, katakanlah ni aras laut, ini kosong lah kan? Jadi makin ke dalam, kiranya macam dia negatif 3,500 meter ke dalam laut. Negatif lah. Bila negatif menunjukkan dia ke dalam laut. Kalau kita tengok tinggi gunung Everest, saya faham Padam tadi cerita pasal MH370. Berapa ketinggian gunung Everest? Siapa tahu? Cuba cepat Google sekejap. Berapakah ketinggian gunung Everest? Pernah dengar gunung Everest? Tak pernah dengar. Gunung Everest ni adalah gunung yang tertinggi di apa nama dia di dunia. Cari ketinggian 8,849 meter. 8,849 meter. 8,849 meter. Kan? Jadi maknanya kalau awak tengok dia ke atas. Kan? Dia menunjukkan bila ke atas tu dia positif lah, bila ke bawah negatif. Okey? Itulah yang kita nak gambarkan tentang positif negatif. Dia adalah macam satu arah yang bertentangan. Biasanya yang positif ni naik atas. Bila yang negatif ni dia turun ke bawah. Boleh? Boleh ikut saya? Boleh. Okey. Kita pergi page seterusnya. Dekat sini kita tengok ada beberapa contoh lagi lah. Yang ni tadi saya bagi contoh dekat yang ground floor, tingkat 1, tingkat 2 dengan LG tu lah ya. LG tu lower ground lah, tingkat bawah tanah. Okey, lepas tu kita tengok juga kadang-kadang ada juga kita dengan suhu kan. Kalau dekat suhu dekat padang pasir tu sampai berapa? Sampai 50 darjah Celsius lah kan. Lepas tu pergi dekat kutub, diorang kata sampai negatif 40 darjah Celsius. Kan? Jadi itulah awak tengok kan. Beza positif dengan negatif. Boleh Boleh dapat gambaran positif dengan negatif, dia maknanya dia arah dia bertentangan. Boleh ikut? Boleh. Okey, awak tengok kat sini dia kata nombor yang ditulis dengan positif ataupun tanpa tanda. Kita panggil dia sebagai nombor positif.
Kan biasanya 1, 2, 3. Awak dulu belajar sebelum ni pun 1, 2, 3 sampai sejuta ke apa 100 ke. Tak ada pun tulis tanda tambah kat depan dia. Betul tak? Betul. Okay. Tapi kalau negatif, awak kena tulis tanda tolak dia. Kat sini dia ada kata nombor yang ditulis yang tanda tambah ataupun tanpa tanda. Dua-dua ni kita terima. Okay. Dikenali sebagai nombor positif. Manakala yang ada tanda negatif ni dia mesti tak tengok ni cara dia tulis. Negatif. Nombor yang dikira dah tolak-tolak lah. Pendek kata kadang kalau orang kata duit pun macam tu. Kadang-kadang awak tak cukup duit, awak pinjam duit orang. Dah kira negatif lah sebab awak berhutang dengan orang lain. Duit dah tak ada, kita pinjam orang. Tapi kalau boleh tak naklah kita amalkan. Okay. Tapi bila besok-besok kita dapat duit, tu positif. Duit kita jadi positif. Lepas tu kita bayar balik hutang tu. Kan takkan kita nak biarkan hutang tu lama-lama. Okay. Boleh Boleh. Okay, kita pergi pada soalan 1A. Semua dah siap kan ni? Jadi macam mana kita nak wakilkan dengan nombor positif dengan nombor negatif. Cuba kita tengok yang ketinggian kapal terbang. Bila dia naik, tadi macam gunung Everest, kita nak tulis dengan tanda positif ke ataupun tanda negatif? Positif. Jadi jawapan dia ialah tulis saja tambah 1000. Ataupun tak tulis tambah pun tak apa. Okey. Manakala kedudukan kapal selam tadi dia kata 200 meter di bawah aras laut. Jadi macam mana kita nak tulis dengan mewakili nombor positif, nombor negatif? Jadi sebab dia tadi ke bawah. Bila ke bawah, kita tulis dengan tanda Tolak. Negatif. tolak ataupun negatif. Tolak. Negatif 250. Okey, jadi jawapan siapa yang betul? Angkat tangan. Berapa ni? Bagus. 12, 15 orang. Ada, okey. Okey, bagus. Dah boleh turun tangan Ada siapa-siapa tak yang salah? Terima kasih Khairunisa dan yang lain-lain tadi. Ada siapa-siapa yang salah? Rasa-rasa boleh faham? Boleh. Bila Boleh faham. Boleh faham Jadi bila naik positif lah dia. Bila turun negatif Kita tengok pula ni soalan nombor 2. Keuntungan 2000. Keuntungan naik ke turun biasanya? Naik. Jadi nak tambah ke tolak? Tambah. Ataupun positif kan? Positif, cikgu. Ya, positif. Sorry, saya pun salah guna istilah. Positif 2000. Kalau kerugian 500? Negatif, cikgu. Negatif, cikgu. Sebab dalam graf pun nampak kalau negatif tu diturun kan? Ya, cikgu. Semua orang betul? Betul, cikgu. Betul. Bagus. Okey. Senang je kan? Siapa kata Mek susah? Mek Ya, senang. cikgu. Sangat senang. Okay, very good. Ini yang saya suka. Alright. Kita pergi pada yang seterusnya. Kita nak tengok sama ada dia integer positif ataupun integer negatif. Okay. Integer ni dia mesti nombor bulat. Dalam video semalam tu pun cikgu tu ada bagi tahu kan. Kita tengok sikit apa penerangan cikgu semalam tu Mana video dia? Kejap Sekejap. Boleh dengar suara kan? Boleh. Boleh. Boleh.
Boleh. Tak lah, pakai lansir. Apa yang kau Cikgu tak dengar. Cikgu tak tutup mic. Buka. Cikgu tak buka mic. Sekarang? Dengar. Okey, tak apalah. Kita stop sini Saya cuma nak bagi gambaran tadi. Sekejap. Okey. Jadi macam saya ulang tadi, saya ulang sikit lah ya apa dia cakap tadi yang dikatakan tadi integer tadi. Okey, dia boleh bahagi kepada 3 lah. Satu, integer positif. Dah ingat, integer ni mesti nombor bulat. Ingat. Pecahan dengan perpuluhan, ni bukan integer. Saya letak sini tanda merah, letak tanda pangkah. Dia mesti nombor bulat. Alif. Ada orang tu kat bawah. Pergi tengok tu. Okey, yang ni negatif. Okey, dan satu lagi ialah bila dia kosong. Okey, yang positif sama ada nombor 1, 2 kan. Yang macam itulah dia ni, ataupun kita boleh tuliskan juga dengan tanda tambah kat depan dia. Ni integer positif. Dia mesti nombor bulat. Manakala yang negatif tadi dia ada tanda negatif lah. Negatif 11, negatif 16, negatif 3, negatif 2. Nampak perbezaan? Yang ni tadi tak ada tulis tambah pun tak apa, ada tulis tambah pun tak apa untuk yang positif. Manakala yang negatif mesti ada tanda tolak kat depan dia. Okey? Boleh Dan satu lagi syarat, dia mesti nombor bulat. Pecahan dengan perpuluhan tak diambil kira. Jelas tak penerangan cikgu? Jelas. Okey, bagus. Kita pergi pada soalan yang ni Dalam jadual berikut, yang manakah merupakan integer dan tandakan X, right tadi ada yang bukan integer, yang X pada bukan integer. Jadi kita tengok soalan yang pertama. 3/4, adakah dia integer? Tidak. Bukan. Kenapa?
Kenapa bukan? Nombor pecahan. Ya, betul. Ni sepatutnya dah jawab semalam kan? Ke ataupun bagi siapa-siapa yang belum jawab, saya bagi 2 minit untuk jawab. Sekejap lagi kita bincang. Saya bagi 2 minit boleh? Okey, cuba jawab sekejap. Dah ke? Dah. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok soalan seterusnya. Negatif 24. Adakah ini integer? Ya atau Integer. tidak? Ya. Sebab dia nombor bulat kan? Nak kena integer kita senang je. Dia nombor bulat, dia integer lah. 35? Ya. 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 6.7? Tak. Bagus. Negatif 29? Ya. Okey, bagus. 900? Ya. Ya. Negatif 4.34? Tak. Tak. 72? Ya. Negatif 1/2? Tak. Sifar? Ya. Okey, sekarang ni nombor 2 pula. Salin rajah di sebelah dan pilih integer daripada nombor-nombor di bawah. Okey, dia suruh ni. Dia suruh pilih pula. Mana satu yang boleh masuk sebagai integer? 0.25 boleh tak? Saya bulatkan lah yang mana boleh. Yang mana yang boleh? Yang mana yang boleh? 48. Lagi? Negatif Negatif 12. 12. Lagi? Sifar.
Ifan. Lagi? 59. 59. 458. 458. 158. Negatif Enam. 6. Negatif 6. Negatif 6. Okey, berapa orang yang betul semua angkat tangan? Saya. Tu angkat tangan kat situ tu. Kan ada yang raise hand tu kan. Apa 58 orang ni, berapa orang betul ni? 30. Bukan 3. Apa benda ni? Telefon siapa yang bunyi? Firdaus. Oh, Okey. Tak apa. Okey, lebih kurang 30 orang tadi, betul. Yang lain salah kat mana? Okey, tak apa, okey. Saya tak buka ni. Yang lain ada salah kat mana? Ada tersalah? Okey, jadi sekarang ni sebab kita ada masa lagi lebih kurang setengah jam, saya sharekan bahan lain lah ya. Sekejap mana ni. Okey. Ni latihan yang ni mula-mula ni kita dah buat. Kita pergi pada yang ni lah ya. Okey, sekarang kita belajar pula tentang garis nombor ya. Okey, yang dikatakan garis nombor ni macam mana pula kan? Sekejap mana telegram tadi? Boleh print ke? Boleh?
Boleh print. Mana buku teks ni? Sekejap cikgu cari buku teks. Cikgu dia share buku teks ke? Ada kan? Okay, ni. Okay. Kita tengok kat sini pada buku teks. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Macam mana kita nak tengok nombor yang besar ataupun nombor yang kecil lah ya. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini. 0, 1, 2, 3. Macam tak puas hatilah mengajar kat sini. Kat sini lah juga. Katakanlah ni garis nombor lah ya. Macam kita tengok dekat termometer lah, katakanlah termometer panjang tapi tak ada pun sebenarnya. Tapi lebih kurang macam tu lah saya tunjuk kat awak Katakanlah kat sini kosong. Okay, sini 1, 2, 3. Saya rasa yang ni saya rasa dah biasa masa sekolah rendah dulu. Betul tak? Garis nombor kosong ke yang positif ni. Betul? Betul. Hmm. Yang awak tak biasa adalah bahagian negatif dia. Kan? Jadi saya tandakan dengan warna merah. Jadi kalau nombor negatif, start pada kosong ni dia mesti negatif 1 dulu. Kan kalau awak turun tingkat bawah tingkat atas tu pun, kalau lower ground tu, dia lepas ground floor tu, dia lower ground 1 dulu. Lepas tu dia lower ground 2. Betul tak? Bawah lagi lower ground 3, lower ground 4. Jadi lagi ke bawah, awak tengok nombor dia lagi macam besar. Tapi sebenarnya dia lagi kecil lah. Okay. Negatif 1. Sama juga dengan ni, negatif 1. Negatif 2. Makin ke kiri dia makin negatif 3. Negatif 4. Apa benda saya tanya ni? Negatif 4. Kalau kita tanyalah soalan dia mana lagi besar, ke arah ke kanan nombor dia lagi makin besar. Okey, kalau ke kiri nombor dia semakin kecil. Contohnya negatif 4 dengan negatif 2. Mana lebih kecil? Negatif 4. Negatif 4. Sebab apa? Sebab nilai dia makin ke kiri lagi kan. Dia ibaratnya awak hutang kat orang RM4 dengan hutang RM2. Mana lagi teruk sebenarnya kita nak bayar? RM4. Hutang RM4 kan. Kalau ada RM4 memanglah lagi bagus. RM4 dengan RM2 memang RM4 lagi bagus. Tapi bila hutang, dia menunjukkan satu keadaan yang negatif. Jadi dia berlawanan tadi dengan positif. Okey? Boleh Okey, kita tengok pada soalan seterusnya. Okey, ni dia kata, ni soalan dia dalam bahasa Inggeris. Tapi ada juga bawah dia bahasa Melayu kan. Negatif 48, negatif 40 dan negatif 8 ialah integer negatif. Manakala 8 ialah integer positif. Kan dia bagi 3 nombor ni, 8, negatif 8, 8, 48 dengan 40. Jadi kita tengok yang positif dulu ialah 8. Jadi kita letak kat sini lah. Ni dia tak ikut skala atau dia main letak je. Okay. Jadi dekat sini ialah
negatif 8. Kan? Lagi kecil awak tengok negatif 40 dan paling kecil negatif 48. Boleh? Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya kat situ? Tak ada. Senang je kan? Maths kan senang je. Yang penting awak rajin buat latihan. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Sekejap saya besarkan sikit. Ni nombor dia. Negatif 90, negatif 45, negatif 75 dan negatif 30. Boleh awak buatkan dia punya ni garis nombor dan ni. Saya rasa saya sharekan lah ya. Ni dekat awak, siapa rasa nak tulis boleh tulis. Boleh jawab kat sini. Siapa nak cuba kat Jamboard saya? Boleh masuk dekat link tu dan cuba jawab. Okay, ni saya lukiskan dia punya garis masa. Garis nombor. Tapi saya tak ikut dia punya skala lah ya. Siapa nak cuba? Boleh cuba. Kena download ke cikgu? Saya tak pastilah. Kalau klik tak boleh kena download dulu Kalau kena download dulu. Oh ya ke? Mungkin kot. Sebelum ni cikgu awak sekolah rendah tak pernah guna Jamboard ni? Tak. Kalau rasa telefon tu berat tak apalah, boleh tengok je, boleh cuba kat kertas sendiri. Siapa yang boleh join, masuk boleh jawab. Cepat yang dah masuk tu boleh tandakan kat mana negatif 90, kat mana negatif 45. Saya letakkan kotak-kotaknya lah siap-siap ya. Ni sepatutnya nombor apa? Ni sepatutnya nombor yang mana? Ni tidak mengikut skala boleh isi ni, siapa yang dah masuk ni boleh isi. Saya tengok ramai ni, ada berapa ni? Chris, ada Chris? Chris buat soalan yang A, Chris. Apa lagi ni? Nama sekarang, nama saya pun tak tahu. Razik. Ada Razik? Ada. Razik jawab yang B. Tulis kat situ. Okey, Syakina. Syakina ada? Saya tak boleh tulis. Oh, tak boleh tulis. Okey. Sekejap mana tadi? Syakina. Mak. Yang lain ni nama ni lah. Saya pun tak tahu nak kata apa. Okey, boleh tulis tak tadi? Siapa tadi? Saya pun tak tulis. Tak boleh tulis? Tak boleh. Sebab tak ada guna. Awak tulis-tulis dekat skrin tu tak boleh? Tak. Gambar tu yang bergerak. Gambar tu yang bergerak je. Oh, okey.
Saya rasa saya tahu macam mana nak tolong awak. Awak nampak tak ni? Dekat tepi ni. Ni tekan benda lah ni. Yang ada pen. Ada tak ni? Tak ada. Ya. Tak ada? Cuba tambah. Tak ada. Dekat bawah tu ada tak macam dia gambar pen? Dekat tepi sini. Tak ada, Ada. ada gambar tu. Ada gambar je Ha. Saya salah setting ke? Sekejap saya yang salah setting. Kejap Oh, saya yang salah. Cuba sekarang, boleh tak? Jap. Boleh tulis? Tak. Kalau tak. Sekejap, saya sharekan link baru. Awak boleh keluar balik tadi, masuk balik yang link yang bawah ni. Boleh tulis. Saya rasa nampak Boleh. macam siapa Boleh, ni boleh. macam okay, sorry lah tadi cikgu tersalah guna link. Boleh tu pilih seorang. Siapa A, siapa B, siapa C, siapa D. Okay, dah 2 orang jawab. Bagus. C. Lagi C tu. Okay, very good. Siapa 4 orang ni yang jawab tadi? Semua dapat jawapan sama. Saya. Kawan awak tunjukkan kat depan. Sama. Cikgu ada 2 orang jawab yang C tu, cikgu. tak apa. Berbut dia nak ya. Apa nanti ada lagi satu soalan Okey. Tapi awak nampak kan dia punya macam ni. Okey, bagus. Bagus yang betul ni. Ada tak sesiapa yang salah jawab? Yang kena download kalau rasa telefon awak berat, tak apalah, tak payah download. Awak buat kat kertas pun tak apa. Tapi kalau nak download, cikgu tak halang. Boleh je. Terpulanglah. Saya pun tak pasti berat ke tidak benda Allah ni. Okey. Jadi kita tengok betul lah ni jawapan kawan awak ni semua dia mula daripada -30. Kan? Kau kena ingat makin ke kiri nombor dia semakin kecil nilainya. Okey. Nampak macam besar. Tapi sebab negatif.
Kan? Kita hutang orang 90 dengan kita hutang orang 30. Negatif 90 tu kita rasa lagi berat kan? Jadi dia lagi ke kiri. Okey, jadi ni betul lah. Ni yang paling berat, hutang paling berat, hutang paling banyak iaitu negatif 90. Okey, kedua hutang paling berat negatif 75. Kurang sikit berat negatif 45 hutang kan? Hutang yang paling ringan kat sini negatif 30. Jadi betul jawapan awak semua. Ada soalan setakat ni? Tak. Tak ada. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Cikgu edit dulu gambar ni. Bagi dia nampak kecil sikit. Okey, sekarang ni nombor dia tak banyak ni. Negatif 8, 4, negatif 12, negatif 4. Okey, sekejap saya lukiskan dulu dia punya ni Ni pun tak ikut skala lah. Okey, jadi ni saya letak kotak dia. Okey, boleh susun sekarang. Ni mungkin kawan awak pakai telefon agaknya kan. Dia memang susah sikit nak kontrol dia nak tulis kat mana. Yang A ni dah tulis apa ni? Dia ke macam tu? Raja. Cuba tengok contoh tadi balik. Cuba tengok tadi balik contoh ni Raja. Betul ke susunan awak? Okey. Saya rasa kawan awak ni sebenarnya dia mungkin ada masalah nak ni Saya faham dengan bila kat telefon tu dia memang ni. Saya sendiri pun pakai pen dengan ni. Kena susun balik lah. Okey. Alright, tak apa. Kita jawab semua. Patutnya apa jawapan untuk A? Apa jawapan untuk A? 12. Negatif 12. Jangan 12. 12 dia positif Dia kena negatif 12. Okey, kemudian B tu sepatutnya apa? Negatif 8. Jawapan yang ni betul lah. C? Negatif 4. Okey, yang ni pun betul. Dan D pun 4. 4. Betul Jadi tadi
kena susun balik tadi Raja. Dia kena mesti negatif nombor yang dia nampak banyak tapi sebenarnya nilai dia sikit. Okay, nampak nombor 12 tu besar kan daripada yang lain-lain ni, tapi sebab dia negatif kan, kita hutang kat orang lain 12 berbanding dengan 8 dengan 4, negatif 12 lah yang kita paling terasa sebab hutang. Okay, boleh? Jadi dia yang kat sini sekali. Lepas tu negatif 8, negatif 4 dan juga 4. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. Sekejap lagi dalam saya petang sikit ni, nak ada isi kehadiran kan. Saya buatkan dia punya Google Form. Awak masukkan jawapan tu untuk saya buat PBD Boleh? Nanti awak isikan lah. Boleh. Okey, terima kasih. Boleh. Bye-bye. Cikgu. Bye cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.